Salam sejahtera Malaysia, info kali ini berkenaan dengan isu pengampunan Najib. Apakah Najib berhak untuk mendapatkan pengampunan diraja? Ini isu yang kita ingin ulas. Permohonan pengampunan Najib itu telah pun difailkan pada Ogos 2022 selepas keputusan perbicaraan rayuan terakhir di Mahkamah Persekutuan. Perkara 42/2 menyatakan bahwa Agung boleh menjalankan kuasa pengampunan jika hukuman telah dijatuhkan oleh mahkamah. Ini bermakna Agung boleh memberi pengampunan kepada Najib dalam kes rasuah SRC International yang melibatkan 42 juta ringgit kerana mahkamah telah menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit kepada bekas Perdana Menteri itu. Tetapi ada 3 kes lain yang belum selesai, yaitu kes rasuah 1MDB membabitkan penyelewengan 2.28 bilion ringgit, kes penggubalan wang haram SRC International melibatkan 27 juta ringgit, dan kes pecah amanah International Petroleum Investment Company IPIC bernilai 6.6 bilion ringgit. 3 kes ini belum selesai dibicarakan di mahkamah, maka Agung ketika itu tidak ada kuasa untuk memberi pengampunan. Ada hikmatnya dalam kuasa pengampunan ini, di bawah Perdana Menteri tidak ada kuasa menasihati yang di-Pertuan Agung untuk mengambil sesuatu tindakan menurut perkara 40/1 yang menyatakan Agung hendaklah bertindak mengikut nasihat Perdana Menteri atau jemaah menteri. Perkara ini tidak terpakai dalam hal pengampunan diraja. Ya, sekali lagi saya katakan, perkara ini tidak terpakai di dalam pengampunan diraja, yaitu Perdana Menteri dan juga jemaah menteri tidak akan berhak untuk menasihati yang di-Pertuan Agung dalam kes pengampunan diraja. Peruntukan ini menyelamatkan Perdana Menteri dari desakan atau asakan daripada UMNO supaya Najib diampuni. Ya, itulah dia. Jika Anwar dan kabinet pimpinannya tidak berperanan dalam hal pengampunan diraja ini, jadi bagaimana usaha dan prosedur pengampunan diraja ini boleh dijalankan? Inilah isi pentingnya. Perkara 42 yaitu kurungan 4 kurungan B menyatakan dengan jelas bahwa Agung menjalankan kuasa pengampunan mengikuti nasihat lembaga pengampunan yang ditubuhkan mengikuti pasal 5 perkara 42 di bawah perkara 42/5. Lembaga pengampunan terdiri daripada pengampunan daripada peguam negara, Menteri Persekutuan yang bertanggung jawab, dan tidak lebih daripada 3 anggota lain dilantik oleh Agung. Agung yang melantik, bukan Perdana Menteri. Menteri Persekutuan yang bertanggung jawab di bawah perkara 42/11 itu bukan Perdana Menteri tapi Menteri Dalam Negeri. Ini membebaskan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri daripada beban memutuskan soal pengampunan diraja itu. Kuasa yang di-Pertuan Agung adalah besar dalam soal pengampunan ini. Misalnya, lembaga pengampunan hendaklah bermesyuarat dengan kehadiran Agung dan Agung hendak mempengerusikan mesyuarat itu. Perkara 42/8. Isu yang berbangkit sekarang, apakah lembaga pengampunan telah bermesyuarat sedangkan Najib telah memfailkan permohonan pengampunan sejak Ogos 2022 dan kes semakan keputusan Mahkamah Persekutuan telah ditolak pada 31 Mac 2023 dengan keputusan 4-1 yaitu 4-1. Ini bermakna bola di gelanggang lembaga pengampunan, maka logiklah jika UMNO telah menggerakkan momentum memohon Agung memberi pengampunan kepada Najib dengan bypass Perdana Menteri kerana dia tiada kuasa dalam hal pengampunan diraja ini. Jadi Anwar selaku Perdana Menteri tidak boleh dipersalahkan jika prosedur pengampunan ini lambat atau cepat. Anwar juga tidak boleh dipersalahkan jika pengampunan ini dibenarkan ataupun tidak. Jadi doktrin
pengasingan kuasa dihormati dan dipatuhi, maka kedudukan Anwar sebagai Perdana Menteri dan kerajaan perpaduan di pimpinannya akan selamat daripada digugat. Ya, itu dia. Ini menjelaskan bahwa kuasa pengasingan daripada kuasa istana negara dan juga kuasa di politik, yaitu pimpinan kerajaan perpaduan, sangat jelas bahwa mereka diasingkan kuasa. Nah, bolehkah pengampunan diraja ini dibuat oleh UMNO, ahli kerja UMNO sekarang? Boleh. Dan inilah yang menyebabkan ahli kerja tertinggi UMNO sedang berusaha menggerakkan satu momentum untuk menggerakkan bahwa pengampunan diraja ini dilakukan terhadap Najib. Karena pengampunan diraja pada tahun lalu, yaitu 2022, telah pun gagal. Dan sekarang ini ada satu lagi yang mereka mau lakukan, yaitu pengampunan diraja kali kedua di dalam case ini. Dan kita tidak tahu lagi bagaimanakah prosedur dan juga cara mereka, yaitu UMNO ini, untuk mendapatkan pengampunan diraja ini. Karena yang pertama itu mereka sudah gagal, dan pada bulan lalu telah diputuskan bahwa ditolak pengampunan itu, dan sekali lagi mereka akan buat lagi pengampunan diraja kali kedua oleh Majelis Kerja Tertinggi UMNO ini. Dan kita melihat apakah mereka berjaya ataupun mereka ditolak sekali lagi oleh Istana Negara. Dalam hal inilah kita melihat kuasa agung itu sangat penting dan sangat besar daripada politik. Demikian info kali ini.